Aku terbayang besok di Yaumil Mahsyar macam mana agak-agaknya tuan-tuan. Nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh, kiri kanan tahkan kena, tahkan tak kena. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana keadaan kita di Yaumil Mahsyar nanti agak-agak? Dalam keadaan jam yang begini saja kita rasa dah tak mampu dah menanggung dengan suasana panas 40 darjah Celsius, seolah-olah berada wukuf di Arafah kita hari ini di Malaysia. Allahu Rabbi ya Allah. Bagaimana agaknya nasib kita ini di padang Yaumil Mahsyar? Itu menjadi ibrah kepada kita. Sebab itu orang bawa kereta ni tuan-tuan, dia ada muraqabah. Bila tengok apa sekeliling dia, kena muraqabah. Bagaimana nanti di satu masa yang pasti kita akan berada. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Walaupun jangka lepas maghrib, tapi alhamdulillah saya ucap jutaan terima kasih pada pihak majlis kerana masih membenarkan program kita berlangsung selepas Isyak. Sebab janji kita ni, kita janji ni kita kena tepati, jangan janji dicapati. Kita janji ditepati. Sampai juga alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Dan tuan-tuan perempuan, sebenarnya kita ni tuan-tuan, yalah kita santai-santai je malam ni lah, relax-relax kan. Aku pun tak berapa nak kondusif sangat ni. Kita ni ibarat ni depan mata Ana ni, tali paun ni. Kita ni ibarat telefon ni tuan-tuan. Telefon ni dia ada satu slot, ada satu wire yang keluar ni. Kadang-kadang digunakan untuk apa? Untuk recharge bateri dia, takut-takut kadang-kadang mati dikala persembahan sedang berlangsung. Kalau besar kapasitinya lagi besar lah. Tu yang power bank lagi besar tu. Ada yang power bank kecil-kecil, yang Cinonik pun ada juga. Dalam kereta pun ada power bank sekarang. Sebenarnya begitu sekali pentingnya telefon ni kepada kita mutakhir ini. Kerana bukan kata telefon saja, kita buka saja WhatsApp, kita tengok ada di atas tu, ni Soot ni online ke tak online, Makcik Leha ni online ke tak online. Orang sekarang dia kira online atau tak online, blue tick tak blue tick. Ini orang kita, realiti kita di zaman mutakhir ini. Zaman Tuan Haji kita dulu, ayahanda tercinta kita dulu, tak ada zaman-zaman mesej WhatsApp ni tuan-tuan, tak ada. WhatsApp tak ada, yang penting cepat bersiap. Nak ke mana-mana cepat. Boleh Tuan Haji kita, orang-orang dulu ni kalau nak bertemu, nak berpisah ke apa, tak perlu ada media sosial pun. Tetapi majlis ilmunya membanggakan. Nak buat program apa, jadi. Pasal apa? Pasal tak ada gangguan media sosial ketika itu. Hari ini bila kita melihat kepentingan dah menjadi jantung hati kita, handphone ini kepada diri masing-masing, termasuk anak yang dhaif, maka terkadang muslimin muslimat rahimakumullah, itulah kita ini kadang-kadang bila telefon kita rasanya penting sangat, satu hari paling tidak sekali kita charge telefon kita. Itu kalau yang jenis yang mahal lah. Kalau telefon cak ayam ni tuan-tuan perempuan, mau 2-3 kali charge satu hari. Kalau tak bar dia apa itu je. Maksudnya apa? Pentingnya kita charge balik telefon untuk kita berbicara dengan umat yang lain menerusi media sosial. Begitu jugalah kita ni tuan-tuan perempuan, buat majlis ilmu ceramah di Masjid Wan Kamarudin ni tujuannya satu aja, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Semuanya yang kita gunakan teknologi maklumat, media sosial, telefon, WhatsApp, Instagram, Facebook, WeChat, Telegram, apa juga, you name it, tujuannya satu aja. Apa dia? Liyazdadu imanan wa imanihi. Adalah untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tujuan kita bertelefon, berhandphone, cantiklah. Sebab saya nak relatekan dengan tajuk kita, remaja benteng
negara. Mana ada remaja yang tak ada pakai handphone hari ni, makcik? Ya tak, makcik? Semua ada. Selagi tak dibeli, selagi tu dia merangum-merungui, merampus semua kat rumah tu. Tengok member-member kat sekolah rendah lagi pun dah ada handphone dah. Oppo lagi, apa lagi, macam-macam lah, Huawei, macam-macam. Maksudnya tuan-tuan, mereka perlukan benda itu, dan itulah sebagai juru pengukur kehidupan mereka. Itulah sebagai panduan mereka, itulah sebagai traffic light mereka, itulah sebagai panduan untuk jalan kehidupan mereka seandainya kita sebagai mak bapak tidak berada di hadapan mereka. Justru kalau nak sebut seorang remaja yang jadi benteng negara kita ini, kita kena pastikan juga handphone yang ada di tangan dia itu mempunyai nilai-nilai yang saya sebut tadi, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, remaja bukan menjadi sebagai benteng negara, bukan juga remaja sebagai pencetus ummah macam dalam televisyen Astro Oasis, bukan jadi sebagai imam muda, bukan pencetus ummah, tetapi pencetus masalah. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, ilmu akhirat adalah ilmu yang kita bicara di dunia, hasilnya di akhirat. Mana mungkin seorang remaja yang tidak punya iman di dada mampu duduk berselingkuh dengan majlis ilmu apabila mereka tidak nampak sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran dan hadis. Sekira-kiranya iman mereka belum lagi menebal di dalam jiwa, maka hari ini kita melihat remaja menyatakan ilmu akhirat ialah ilmu orang baca Quran, ilmu orang duduk di masjid, ilmu orang cerita bertahlil, ilmu orang buat kenduri kendara dalam cerita kancah kemasyarakatan kita. Rupa-rupanya mereka tidak tahu bahawasanya pelajaran dan pengajian di sekolah-sekolah menengah dan rendah juga, bila mereka bicara mengenai isu pelajaran biologi, mereka belajar fizik, mereka belajar kimia, mereka belajar admat, mereka belajar semua kurikulum yang ada di sekolah ini. Sebenarnya mata-mata pelajaran ini, kalau benar ianya tuan-tuan puan-puan boleh menambah keimanan kepada Allah, itu juga dianggap sebagai ilmu akhirat. Ilmu akhirat bukan untuk dalam masjid saja tuan-tuan. Sebab itu hari ini berjayanya sekularisme memisahkan agama dengan kehidupan. Agama bicara di dalam rumah Allah saja, di dalam surau saja. Di luar enggak payah ngomong pasal agama. Di luar kita main-main saja. Dalam rumah Allah jangan main-main, tapi di luar kita main enggak apa-apa. Maksudnya apa tuan-tuan puan-puan? Agama telah dipisahkan daripada ayat Islam is the way of life. Ad-din adalah cara hidup. Maksudnya cara hidup itu bukan dalam rumah Allah saja. Berapa banyak masa kita habiskan di rumah Allah, dan berapa banyak pula baki masa yang kita habiskan di luar daripada rumah Allah. Yang di luar daripada rumah Allah itu kita pisahkan diri daripada ilmu akhirat. Yang ini jadi bahana. Ini yang menjadi masalah kepada remaja-remaja untuk mereka mencapai maksud sebagai pembela negara. Muslimin muslimat rahimakumullah, teringat saya tuan-tuan, salah seorang daripada remaja, bukan remaja, ini budak kecil tuan-tuan, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni sampai disebut oleh para alim ulama, beliau ini adalah orang yang mempunyai suatu ciri istimewa, dan sehingga digelar sebagai seorang macam, kalau wali tu tinggilah dia punya nilai dia. Sekarang kan banyak macam semua orang nak jadi wali. Ada wali kutub, ada wali abdal, kan, wali bedal. Nak ceritanya tuan-tuan, Ibnu Abbas ni dia boleh masuk
tak ada tol masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada anak jiran kita boleh masuk keluar masuk, mungkin ada. Sebab apa? Kita trust budak ni. Jiran aku tu, anak kau kau masuklah sekatilah, aku tahu Mamat ni bagus budak dia. Idak panjang tangan, matanya tak liau, bagus budak tu, tak apalah, masuklah sampai ke dapur, aku redha, tak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Ibnu Abbas sebagai seorang budak yang ketika itu boleh keluar masuk dalam rumahnya. Hatta Ibnu Abbas lah yang mengambil mangkuk jeluk tempat untuk mengambil air, memberi kepada Rasulullah untuk berwuduk. Masya Allah. Mengapa cerita Ibnu Abbas ni Ustaz? Ibnu Abbas apabila turun dia tuan-tuan perempuan, Ibnu Abbas ini satu ketika dalam satu majlis musyawarah, muzakarah. Muzakarah apa? Muzakarah dengan pimpinan siapa? Pimpinan Arab ketika itu. Ulama-ulamanya, qadi-qadinya. Tiba-tiba Umar Ibn Khattab bawa Ibnu Abbas masuk dalam majlis ceramah tu. Bukan majlis muzakarah, majlis musyawarah tu. Jadi yang pakcik-pakcik otai ni duk usah semacam, hai, ini majlis ulama, tempat otai-otai. Yang Umar pi bawa budak ni apa hal? Kalau nak bawa setakat budak macam ni, aku pun ada anak kat rumah, aku boleh bawa. Tu dia bicara rakan-rakan muzakarah ketika itu. Tapi tak, Umar bawa, iaitu namanya tadi Abdullah Ibnu Abbas, dia bawa masuk. Ada sebab tuan-tuan. Dalam keadaan kadang-kadang manusia ni kan banyak dia punya kira-kira dia. Dia punya sangkaan-sangkaan tu macam-macam. Kan? Bila tengok budak kecil masuk, apa hal budak ni masuk dalam musyawarah kita, apa yang dia tahu? Macam kita gitu juga kadang-kadang kan. Sebab itu otai ni kena faham. Otai-otai ni kena faham. Kita juga pernah muda. Dan sampai sekarang kita dah pun tua. Dan kita dah tua, macam Ana pun dah 50, dah 5 series. Maksudnya tahu-tahu orang panggil kita pakcik. Hai, aku rasa muda lagi orang panggil pakcik. Rupanya tak sedar, gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendor, uban dah berterabur, makan pun bubur, jalan jatuh tersungkur. Ai dengar ceramah pun tidur. Makna dah tua. Tuan-tuan, ketika itu bila kita tengok orang-orang lama ini, dia tengok, apa bawa budak dalam majlis muzakarah kita? Umar keluarkan satu pernyataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bawa mari surah An-Nasr, surah pertolongan Allah. Dan apabila manusia berbondong-bondong ke arah Islam dan kemenangan, pertolongan Allah turun, tuan-tuan perempuan, bila dibicarakan ayat ini, Umar kata, okey, sekarang aku minta seluruh daripada delegasi muzakarah kita, tolong bagi satu jawapan mengenai penurunan surah An-Nasr ini. Apa kata seluruh rakan-rakan otai? Otai ni ada dua tuan-tuan. Otai ni, satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa. Tu masalah tu, yang berdosa tu. Yang bisa ni malam ni insya-Allah. Tuan-tuan, bila Umar keluarkan ayat itu, maka para pemuzakarah mengeluarkan jawapan masing. Dia kata, ya Umar, ayat ini turun nak bagi tahu Futuhul Makkah. Masuk Mekah, berjaya dah Islam sampai ke Mekah. Beratus ribu masuk dalam ke Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya perjuangan Islam itu sampai ke matlamatnya. Al-mustaqbalil Islam, kemenangan untuk Islam. Ketika sampai itu, apa yang disuruh? Maka banyak-banyaklah kamu bertasbih, beristighfar dan sebagainya menurut ayat tadi. Umar tak katalah tidak. Benarnya ada. Baik, tuan-tuan, saya nak minta izin nak bertanya kepada budak Abdullah Ibnu Abbas ni. Kita dengar apa pula pendapat dia. Masuk Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas seorang remaja ketika itu, budak lagi. Wahai Ibnu Abbas,
Apa pendapat engkau mengenai penurunan ayat surah An-Nasr? Maka Abdullah ibn Abbas kata apa? Sesungguhnya bila ayat ini turun pakcik, sebenarnya menandakan Rasulullah dah nak wafat dah. Tu ayat Abdullah ibn Mas'ud. Deep bro, deep sis, dalam. Pasal apa? Pasal antara doa yang Nabi bacakan kepada pundak atau kepala Abdullah ibn Abbas waktu kecil lagi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hadirin hadirat rahimakumullah, balik kita baca doa ni pada anak-anak kita makcik ya, insya-Allah. Jangan kita balik ke rumah kita tengok ada bahinol sinopal. Lelama budak-budak tu besok pusatnya dekat muka tuan-tuan puan-puan. Pasal apa aku cakap macam tu, korang pun kenal yang siapa? Lady cute, apa budak cute girl. Gitu. Ada yang faham, ada yang tak faham. Tak perlu faham pun, bukan hadis pun.